Klasik merungkai kebuntuan 5.30 minit petang. Seperti biasa, setiap hari Jumaat kita ada rancangan Nodi Klasik. Hari ini Nodi Klasik edisi 28 Mei 2021 bersama-sama kita yang berbahagia Ustaz Fawaz Fazil Noor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, silakan Ustaz dengan mukadimahnya. Ya, Assalamualaikum Tuan Haji dan Waalaikumsalam. semua warga RTM. Itu juga kepada pendengar kita di Nodi Klasik. Hari ini saya dah beritahu kepada Tuan Haji kita akan bicarakan tentang isu Palestin. Baik. Dan ini merupakan satu gerakan yang sangat baik daripada negara, daripada seluruh dunia umat Islam. Ya, yang bangkit memberikan satu kita katakan sokongan yang tidak bagi. Ada yang berdoa, ada yang menyumbang kewangan, ada yang membuat kita katakan viral untuk menunjukkan kejahatan Zionis Israel ya terhadap bumi yang agung ini. Asasnya isu Palestin ini adalah isu umat, bukan isu negara Arab. Baik. Kita perlu ketahui. Dan ini akan melibatkan kepada akidah kita, melibatkan kepada ibadat kita, kiblat kita yang pada tani ataupun kiblat yang pertama sebelum dia dipindahkan ke Madinah. Dan antara masjid yang kedua yang dibina oleh sebahagian oleh anbiya kita. Dan merupakan tempat Isra' Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini merupakan hubungan yang sangat kuat yang perlu umat Islam berat, tetapi dewasa kini melihat umat Islam sudah bangkit, khususnya di Malaysia, memberi perhatian yang sangat dahsyat. Kita melihat di serata negeri ada spanduknya, di IG, di FB, semua orang menunjukkan kepada kebencian mereka terhadap kezaliman yang dilakukan oleh Yahudi dan Zionis ya. Tapi saya nak tekankan di sini supaya kita faham, kita menentang Israel Zionis ini bukan kerana mereka Yahudi, dan Islam bukan diturunkan untuk rasis. Kita tak ada untuk menentang Yahudi sebagai agama, tapi kezaliman yang dilakukan sebab agama ini telah Allah Ta'ala telah jadikan dia berbeza. La ikraha fid din. Jadi kita tak ada masalah mereka beragama Yahudi. Tetapi sebab kalau macam tu, kalau kita berperang dengan mereka atas nama Yahudi, tentu kita akan menyerang Yahudi yang berada di UK, yang ada di Amerika. Tetapi kita menentang Zionis yang mana mereka mengisytiharkan mereka adalah Yahudi. Dan mereka berperang dengan kitab Taurat. Mereka juga menggunakan Nabi Musa alaihissalam. Mereka juga menggunakan agama mereka. Tetapi yang menjadi masalah kepada umat Islam dahulunya setelah mana keruntuhan kerajaan Osmaniyah, umat Islam berperang dengan mereka dengan nama bangsa Arab. Dan ketika itu kita pun di Malaysia tak menjadikan isu Palestin isu utama. Kan kata ulama, isu utama umat Islam yang lebih besar daripada COVID-19 ini adalah isu Palestin. Ya. COVID adalah satu benda yang besar, tapi ada benda yang lebih besar daripada COVID-19 ini adalah isu Palestin. Kerana dia adalah tanah umat Islam, tanah yang dirampas. Itu saya berterima kasih kepada semua umat Islam, pada kerajaan yang semua orang bersatu hati. Baik orang Islam dan orang bukan Islam, mereka mengutuk tindakan Zionis menyerang umat Islam di bulan Ramadan, membunuh anak kanak-kanak, membunuh wanita tanpa ada belas kasihan. Tapi yang dimomokkan oleh sebagian akhbar barat, mereka menyatakan Palestin iaitu Hamas yang menjadi pengganas. Mereka menayangkan bom-bom yang ditujukan kepada Israel, tapi mereka tidak menayangkan bom-bom yang mereka mulakan dahulu. Orang tengah sembahyang dan sebagainya, mereka tidak peduli. Ini yang merupakan dakwah jahat yang orang itu kita tahu perangkap musuh yang sentiasa cuba ingin memecah belahkan umat Islam. Jadi kita juga kecewa dengan sebahagian kerajaan di tanah Arab yang masih berhubung dengan Israel. Dan, itu menyakiti hati rakyat. Tapi Alhamdulillah, rakyat tetap bersama dengan kebenaran. Walaupun ada mereka yang tidak mahu bersama kebenaran. Kita bukanlah nak suatu perang dekat Palestin itu. Ya,
itu satu benda yang agak sukar, tapi maknanya keprihatinan kita. Malah yahtamma bi amri muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak mengambil berat keadaan umat Islam, dia bukan daripada kehidupan umat Islam. Dan kita melihat jutaan orang menderma. Semua orang terlibat yang membaca menderma untuk kita katakan rakyat Palestin dan NGO yang ada. Semua kita nasihatkan NGO supaya mereka terus melakukan bakti dengan penuh amanah dan tidak mengambil portion keuntungan terlampau tinggi lah. Cukup dengan 1/8 macam zakat, tapi orang 12% pun dah okey dah. Janganlah ambil 40-30%. Kalau wujud, cuba kurangkan supaya kita dalam waktu sebegini kita derma untuk Palestin. Dan kita pun terlibat. Saya pun ada NGO yang saya terlibat seperti Global Peace Malaysia GPM. So mereka telah bekerjasama dan mereka telah membentuk dana hampir belasan juta untuk dihantar ke Palestin dengan pelbagai cara, dan derma terus dianjurkan. Kerana saya nak tekankan pada hari ini, mungkin selalu kita bincang tentang fiqh, tak apalah hari ini kita ambil kesempatan sebab Perdana Menteri pun berucap, Sultan Agung kita pun berucap, semuanya menyokong Palestin. Ia adalah kiblat umat Islam sebelum Mekah, sebelum Masjidil Haram, dan dia merupakan kita katakan tempat Isra' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia merupakan tanah haram yang ketiga selepas Mekah, Madinah. Dahulunya orang sebut khadimul haramain itu adalah merangkumi Palestin, sebab 3 masjid disunatkan kita menziarahinya, itu Masjid Mekah, kemudian Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Masjid Palestin yang ada keberkatan, yang ada pahala yang sangat besar 500 kali ganda. Dan ini satu benda yang semua orang Islam yang beriman dengan Allah, iman yang sahih, menginginkan sembahyang di Palestin. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan akan dibuka Palestin dalam waktu yang singkat, dan kita dapat sama-sama dapat menunaikan solat tempat Rasulullah menjadi imam kepada para anbiya ketika mana berlakunya Isra' dan Mi'raj. Dan itu sebagai satu saya merasakan perubahan, sebab isu Palestin ini sudah berlaku hampir dekat 80-90 tahun. Banyak kezaliman Israel menyembelih umat Islam di Palestin tahun 1940. Mereka melakukan satu penyembelihan beramai-ramai, Haji. Umat Islam tak tahu itu sejarah. Dan saya ada buku yang nama dia Fiqh Jihad, dan saya bahaskan isu di situ, terjemahan tentang kewajipan jihad terhadap Palestin, sumbangan terhadap Palestin. Itu buku tu tinggal sikit saja, tapi saya harap orang baca supaya orang tahu isu Palestin dia bukan semangat. Kalau semangat dia habis, dia ada tenor dia, Haji, sebulan habis. Tapi isu Palestin ini diambil dalam bentuk kesedaran, awareness yang ada. Dan saya harap Majlis Agama, kalau siapa-siapa yang dengar di sini, saya harap sangat ada khutbah Jumaat berkenaan dengan Palestin, start daripada bulan 6, paling kurang sebulan sekali ada. Menyentuh isu Palestin, sebab kita nak menyedarkan umat supaya umat tidak tidur. Kenapa Yahudi sangat nak pulun, nak ambil sangat Baitul Maqdis yang mereka namakan sebagai Haikal? Sebab bagi mereka, kalau kita pegang Haikal, pegang Aqsa, pegang dunia. Itu kita masih lalai dengan isu-isu kecil, isu-isu yang hanya yang melibatkan anak panah dan pemanah, yang melibatkan buku lali dan buku kaki. Itu bahasa dia. Mana benda simple kita bicarakan, kita masih membicarakan benda-benda yang kecil, tapi kita lupa benda-benda yang besar. Dan saya rasa ini yang perlu umat Islam dan ubah mindanya. Dan mudah-mudahan mukadimah kita pada hari ini menyemarakkan untuk kita umat Islam tahu cara berfikir, tahu cara kita berbincang, supaya kita dapat mengelakkan daripada isu-isu yang remeh-temeh. Wallahualam. Baik. Kita bertemu semula, Ustaz. Kita berehat sebentar saya. Baik, Haji yang lari saya tapi Palestin hilang pula kat konti. Ada Ustaz, ada.